Sama sekali menuntut ilmu. Dalam pada masa yang sama, kita juga perlu juga gerakan dakwah dalam masa belajar ni kan. Tapi sekarang sebagai student lah, saya sebagai student, kita tak tahu nak pilih mana satu. Kita nak fokus gerakan dakwah ke, kita nak fokus dalam belajar ke. Sebab apa? Sebab pelajar sekarang, bila dia rasa dia nak buat satu kerja dakwah, tapi kerja dakwah tu telah efek keputusan result dia orang. So dia macam okay, dia nak dakwah atau nak fokus belajar. So macam dia berlaku peningan di situ. So, macam mana pendapat saya? Macam mana kita nak fokus belajar atau kita nak dakwah atau kita nak tinggal dulu? Macam mana? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Saya ada satu pantun untuk yang moderator kita. Gambar duniaku bulan Mac. Tuan moderator, thank you very much. Seterusnya, kerana berdua yang dimuliakan, moga malam ini kita saling menetapkan para VIP yang mungkin mata kita, moga terus setia juga ke syurga. Seterusnya, sidang hadirin hadirat kesayangan Allah sekalian, salam sebarkan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita di mana sih? Teruskan. Okey. Hadirin hadirat yang saya muliakan, ya. Minta izin kepada ustaz-ustaz, lecturer-lecturer, doktor-doktor yang lebih berpengalaman, orang muda nak cakap. Kalau ada salah, tolong betulkan. Kalau ada kurang, tolong maafkan. Saya teringat zaman-zaman saya belajar dulu, bila tengok wajah-wajah mesin, ya, macam muncul kat depan saya. Hadirin hadirat, boleh saya cerita sikit pengalaman masa saya matrik dulu. Ya. Saya matrik, saya sangat aktif dengan persatuan. Saya jadi biro kepimpinan, saya masuk juga biro disiplin, biro tarbiyah dan dakwah, presiden untuk level dekat college, macam-macam persatuan. Dalam masa yang sama, ketika itu result saya alhamdulillah Maizin dapat 3.7 above every semester. Saya jumpa dengan Tuan Haji Nur Azman, seorang ketua misi yang naik kapal Mawi Marmara nak pergi ke Gaza tu kan? Kenal Tuan Haji Nur Azman? Dia Palestin Malaysia. Ya. Beliau kata saya ni career woman, dia kata. Saya rasa ketika itu hidup saya kosong. Ya, bila kita aktif persatuan, kita dapat result tinggi. Tapi kawan-kawan sebilik kita masih bangun subuhnya lewat, ada yang tak solat. Saya rasa ada sesuatu yang saya masih kosong dan saya perlukan. Ya, saya perlukan lebih lagi sentuhan. Lepas tu bila saya masuk ke dunia kampus sebenar, main kampus, saya pun fikir macam moderator tanya tadi. Ya, saya fikir sebenarnya apa yang saya cari betul-betul ni. Ya, saya nak bawa apa? Saya berpersatuan, saya result bagus ketika itu. Tapi apa lagi yang saya perlukan? Saya jumpa point dia, saya sangat perlukan untuk saya bukan baik seorang, tapi saya sangat berusaha untuk membaikkan siapa yang ada di sekeliling, bahkan masyarakat kampus. Itu yang memberikan kita kepuasan sebenar. Untuk kita rasa kita ni sedang mengikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi yang lucu pula masa tu sama moderator. Ni budak-budak lelaki ni kan, suka pakai SMS. Ya. Kata, entah mengapa anda rasa sangat senang untuk berkongsi visi dan misi hidup
Ana dengan anti. Kacau tau, kita baru nak menuju ni kemudi jadi salihah dan muslihah. Tiba-tiba dapat SMS gitu kan, fikiran tadi kepada misi, tapi sekarang kepada si jangkut tadi. Dia akan terfikir. Sebabkan result saya ketika tu every semester cukup makan 3.5 je. Cuma makan. Tapi hadirin hadirat, bila saya mula pergi ke tahun akhir, saya makin terdedah dengan macam-macam program halaqah, camping, naik bukit, turun bukit, jungle trekking, persatuan kawan-kawan yang sentiasa ingatkan kita dengan Allah. Ya, saya rasa Masya Allah, study saya ada semangat baru. Saya masuk ke dunia lepas grad tu, saya jadi bersemangat. Saya nak conquer dunia kalau boleh nak pergi belajar. Saya pergi ke Syria, tak puas lagi ada orang ajak kahwin. Saya pun pergi kahwin dulu. Tapi Alhamdulillah, dalam kita punya masa dalam keadaan kita ada misi, kita nak dapat Allah, nak baikkan orang. Kita duduk dalam sistem-sistem halaqah kecil-kecil. Ya. Sistem halaqah itu telah menyebabkan saya ada kawan untuk saya study group betul-betul. Solat sama-sama dengan dia, muhasabah, kita punya tarbiyah sama-sama. Itu sebenarnya yang membantu saya untuk Alhamdulillah, master sentiasa dapat 4 flat, 3.8. Master, pelajaran saya makin meningkat. Bukan halangan rupanya tarbiyah dakwah ini, tapi itu menyebabkan hidup kita yang mula-mula terbuai-buai sekejap kan. Zaman dekat main campus tu, belum nampak betul-betul misi. Kita nampak, aku tak boleh jadi orang yang bazirkan masa ke, orang yang tak tunjuk akhlak mulia ke, sebab aku ada misi nak jadi salihah dan muslihah, baikkan orang lain. Hadirin hadirat yang saya muliakan, tadi saya tertarik sungguh dengan perbincangan antara prof-prof ke lecturer-lecturer kita, doktor-doktor kita dengan pengarah program, ya, tentang misi ke Vietnam. Okey, saya nak relatekan dengan soalan moderator tadi. Kita mungkin dalam hidup ini ada satu tujuan yang kita nak capai. Dalam kita nak capai tujuan itu, mesti ada keperluan-keperluan yang kita perlukan. Nak pergi Vietnam, kalau tak ada duit, macam mana nak sampai kan? Jadi, pengarah program kita sekarang berusaha untuk cari dana. Dan kalian menjadi orang-orang yang memenuhi keperluan itu. Bukan itu saja, dia juga kena cari usaha-usaha untuk menyediakan perkhidmatan penjagaan masyarakat secara holistik kat sana. Maka dia kena fikir keperluan lain lagi. Mungkin dia kena sediakan hygiene kit. Nanti nak ajar apa? Cara orang gosok gigi, cara orang basuh tangan, betul? Kat sana. Dia perlu sediakan ilmu-ilmu itu untuk memenuhi tujuan tadi. Semua tu adalah keperluan. Baik. Dia perlu juga cari lembu ke, ayam ke, kambing ke, untuk menaikkan taraf kemudahan dekat sana. Itu keperluan ke tujuan? Keperluan, betul? Maka apa saja yang difikir-fikir untuk buat tu, semua ke arah nak capai tujuan tadi supaya dapat tolong orang dekat Vietnam. Ya? Maka adik-adikku yang saya sayangi, hadirin hadirat, kita hidup pun gitu. Kita ada tujuan. Jangan kita leka mana keperluan, mana tujuan. Tujuan kita nak balik jumpa Allah. Maka dalam kita nak balik jumpa Allah, kita perlukan result yang bagus. Supaya dengan ilmu kita tak menderita penyakit bodoh. Ya? Bila kita ada penyakit bodoh, kita mudah kena tipu, kita mudah sesat, kita mudah terpengaruh dengan Islam, pula cabaran banyak kan, Syiah dah, yang liberal lah, macam-macam kan. Sebab penyakit bodoh. Maka keperluan kita kepada ilmu, kena buat yang terbaik. Keperluan kita lagi apa? Kita nak tarbiyah diri kita. Keperluan nanti mungkin kita nak ada Baitul Muslim. Keperluan nanti mungkin kita nak ada keuangan. Dunia ini nak gunakan semua ke arah menjurus ke arah keperluan tujuan tadi. Betul? Okey, katakan tuan pengarah program kita, dalam dia nak capai visi dekat Vietnam tadi, dia pun dapatlah duit. Dia target 180,000. Tapi yang dia dapat 180 juta. Katakan amin kan?
dia pun terpesona. 180 juta ni boleh beli elephant ke? Boleh beli Boeing 777 ke? Ya, sebab banyak duit kan. Dia terpesona. Dia dah lupa tadi dah nak ke Vietnam tu. Ya. Sebab terpesona tadi dengan keperluan yang sepatutnya dicuruskan ke arah tujuan. Okey. Jadi kita pun takut gitu dalam dunia ni. Kita duk kumpul bekal kan, keperluan-keperluan untuk sampai pada tujuan. Tapi sebab terlalu menggoda segala keperluan itu, anak kan comel-comel kalau ada anak kan, menggoda dengan anak, lupa nak bawa anak ni balik kepada tempat asal dia. Ya. Lupa pula dia tengok isteri yang cantik mungkin, lupa nak bangun malam, nak salat awal kat masjid. Ya. Bagi lelaki, bagi wanita pun gitu. Kat rumah bila dah pekerjaan nanti, sinetron pes-pes dekat TV, ya, lupa nak salat awal. Sebab apa? Lupa tujuan. Maka itu keperluan-keperluan hidup sahaja. Maka hadirin hadirat yang saya muliakan sekalian, Allah sebutkan dalam surah Asy-Syura, "Mata'ul hayatid dunya wa ma 'indallahi khairun wa abqa." Segala nikmat-nikmat dunia ni, alah dunia ya, yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan itu lebih kekal. Dalam surah Al-Kahfi ayat 46, Allah sebutkan bagaimana harta kita, anak-anak kita, itu semua adalah nikmat dunia. Tapi ada sesuatu yang lebih baik untuk kita jadikan cita-cita dan harapan. Apa dia? Ya, amal soleh kita yang berterusan. Itu jauh lebih baik. Maka dalam kita nak capai tujuan tadi, kalau ada keperluan-keperluan yang tidak dapat dipenuhi ataupun tak terpenuh ataupun kita tak mampu nak capai. Contohnya ada orang tak jumpa jodoh, ada orang jumpa jodoh tak ada anak, ada orang kena berhenti kerja nanti sebab asyik silap cucu orang je. Mungkin ya. Jadi andai kata keperluan-keperluan tadi kita tak penuhi, kita masih layak untuk bahagia sebab tadi kita ada tujuan yang mulia. Aisyah ada anak tak? Tak ada kan? Tapi beliau tetap jadi VIP dekat syurga sebab hidupnya nampak tujuan. Ya. Asia, isteri kepada Fir'aun, kepada orang yang zalim. Boleh jadi bila Asia itu nak ikut ajaran Nabi Musa, Fir'aun hari-hari kata kat dia, kamu ni isteri nusyus, dahaka. Tapi Asia boleh masuk syurga ke tak? Walaupun di label suami, nusyus ke dahaka ke. Fir'aun kita kata gitu ya. Tapi boleh jadi suami nak marah sangat kat dia, tapi dia tetap jadi orang hebat dekat syurga sebab dia ada tujuan Allah. Siapa lagi? Maryam ada suami, tak ada jodoh pun, tapi tetap jadi orang yang layak duduk di syurga Firdaus. Jadi kita janganlah nak sedih sangat kalau keperluan-keperluan kita ni tak dipenuhi. Selagi mana apa yang kita ada, kita gunakan sesungguhnya, sentiasa fokus menuju track sampai pada tujuan. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustazah Hikmah Syarahab kerana isi yang mantap. Ada sedikit pantun balai. Anak tupai di atas atap. Apa? Isi memang mantap. Yes. Okay. Seterusnya kita ke panel yang kedua, iaitu Hilal Ashraf. Okay. Ustaz Hilal. Manusia sekarang ni, lagi-lagi pemuda-pemudi kan sekarang dengan gejala-gejala sosialnya, dengan gejala rempit, gejala selfie, gejala macam mana kita, diorang seorang lebih pada cintakan kepada dunia, tetapi mereka takut mati. Cinta dunia tapi takut mati, iaitu hubub dunia wa karahiyatul maut. Apa sebabnya sebenarnya mereka meletakkan cinta dunia lebih pada cinta akhirat, tapi dia orang takut mati? Macam mana tu pandangan Ustaz, insyaAllah? A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah, ini yang saya kasihi Tuan Director, Syarah, VIP, kakak dan abang
rakan panel saya dan saya paling budak kat sini. Okay. Dan rakan-rakan yang saya kasihi, mahasiswa dan mahasiswi CSMS, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala dan rahmat dan kasih sayang kerana saya dapat berada di sini untuk berkongsi dengan rakan-rakan semua berkait iklim jannah, retreat from dunia, iklim jannah. Dan soalan yang diberikan mungkin berkait berkenaan dengan cinta dunia dan takut mati, berkenaan dengan berbagai orang kata apa, trend-trend yang datang menyerang generasi hari ini. Mungkin boleh saya simpulkan dengan kataan saja, hedonism sebenarnya. Tadi saya ada baca, saya bukan baca surat khabar, saya baca kat mana tadi, saya terlupa, berkenaan dengan seorang budak ni, dia kaki selfie. Lepas tu dia nak cuba bunuh diri sebab dia tak dapat selfie yang dia mau. Dikatakan dia sehari 200 kali selfie. So ada sekali tu dia tak mampu nak dapat selfie yang dia mau, dia angle tak kena, dia tension, dia nak bunuh diri dengan overdose ubat. Macam tu ya, kita sekarang kalau tengok pun macam suka Korea contohnya, ada yang sanggup maraton 40 episod kan? Bari atas katil, sanggup tak buat apa-apa kan? Sanggup solat lambat macam Dota kan? Sanggup tidur lewat dan sebagainya, sanggup habis masa. Semua benda tu mengikat kita kan? Hiburan sebenarnya, suka band apa semua, macam-macam. Jadi kadang-kadang macam tadi Alhamdulillah Kak Ha kongsi dengan kita berkenaan dengan tujuan. Dia menyebabkan kita terpadam daripada kita. Kenapa aku diciptakan atas muka bumi? Ya. Kalaulah kita seorang yang faham kenapa kita diciptakan di atas muka bumi ini, maka kita takkan terjebak dengan benda-benda ni. Mungkin kita suka tengok drama, pada saya tak ada masalah lah, itu culture, memang nak kena tengok untuk memahami mungkin. Atau kita orang yang suka menulis, maka memang kita akan tengok movie, kita akan tengok drama untuk dapat idea. Tapi kalau kita adalah orang yang faham, kita tak akan maraton sampai 40 episod itu kan, maraton. Kita akan macam orang gila, tanya kawan kita, ada sedut movie baru, ada sedut, jumpa kawan ada sedut, apa benda cerita kan. Macam tu sekali, tak tanya pun dia macam mana solat ke, macam mana sikap kita, apa perkongsian kita, begini tak ada. Semuanya hiburan. Kalau sembang tu nak lawak-lawak je, tak ada. Kalau kawan cakap benda elok atau update status macam baik sikit, ni lagak baik ni, bajet bagus ni, tak mau kawan. Kita nak yang seronok-seronok, yang happy je, masalah. Sebab tu saya sangat suka bila dalam perjalanan tarbiyah ni, antara soalan yang kita diingatkan, ada 3 soalan kan? Dari mana kita datang? Mengapa kita didatangkan? Dan ke mana kita akan pergi? 3 soalan ni rakan-rakan ya. Mungkin ada kalangan kita di hadapan saya ni, kita semua ikut usrah, mungkin ada yang ikut usrah. Mungkin soalan ni, alah basic lah ni silibus paling awal. Aku lalu tu, alah ni tahap usrah budak-budak ni. Aku ni jihad. Aku dah tahap jihad lah ni, tahap betul-betul jemaah. Tak main lah ni 3 soalan ni, tak jika. Tak sebenarnya 3 soalan tu biasa perlu diulang-ulang. Dari mana kita datang? Daripada Allah. Mengapa kita didatangkan? Untuk jadi hamba dia, untuk khalifah, jadi khalifah atas muka bumi. Kemana kita akan pulang? Kepada Allah. Maka bila kita tahu kita akan pulang kepada Allah, macam mana kita boleh karahiyatul maut? Macam mana kita boleh nampak mati itu satu benda yang kita benci? Sedangkan kita nak balik pada Allah yang kita sangat cintai. Maka macam mana mati itu yang membawa kita kepada Allah Ta'ala itu boleh kita benci? Sedangkan sepatutnya ya, mati itu kita ternanti-nanti sampai kita membuat persediaan. Kerana selepas mati itu kita nak berdiri di hadapan Allah yang sangat kita cinta. Allah yang memberikan kita hidup hari demi hari. Walaupun kita berdosa semalamnya. Kita semua ada dosa, betul? Tapi Allah hidupkan kita lagi hari ini kan? Betul tak betul?
sayangnya Allah Ta'ala pada kita. Macam mana kita boleh benci pada kematiannya dan dapat pertemuan kita dengan Allah Ta'ala? Maka sekiranya kita faham perkara ini, rakan-rakan yang saya kasih, kita faham yang mati ini akan berlaku dan kita akan bertemu dengan Allah Ta'ala, maka kita akan persiapkan kehidupan kita sekarang. Kita akan dapat mengobati penyakit wahai, cinta dunia yang melampau. Bila kita cakap pasal perkara ini, jangan salah faham Islam menolak langsung dunia. Itu sangat tidak betul. Sebab itu ya, bila kita bercakap berkenaan tujuan penciptaan kita, soalan kedua tadi, mengapa kita didatangkan? Jangan hanya petik ayat 56 surah Al-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri. Jangan petik ayat itu. Petiklah juga ayat 30 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika mana Tuhan kamu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku nak menciptakan untuk bumi ini khalifah. Bertakbir. Bagaimana nak bertakbir bumi kalau kita hanya terpenjara di masjid semata-mata? Sebab itu kamu semua berada di sini belajar medik, farmasi, dentist. Ada dentist ni? Bukan ada. Medical punya hal lah kan. Benda-benda yang kalau saya nampak orang gaduh-gaduh ni, anti vaksin apa semua ni, gaduh-gaduh dekat situ tu, ini semua ni CV orang kafir. Tapi tak, kamu belajar sebab apa? Kamu ada tanggungjawab sebagai khalifah itu. Dengan tanggungjawab sebagai doktor apa semua tadi, menjaga ubat-ubatan supaya kamu amanah dan memberikan kekuatan kepada umat ini. Supaya orang-orang yang sakit bertemu kepada kamu, bukannya terubat saja penyakit zahirnya, tapi juga penyakit jiwanya. Saya pernah datang masuk satu hospital kerajaan ni. Masuk saya sakit ni, saya pula tak tahu nak terangkan sakit saya macam mana. Doktor pula buat muka-muka. Masuk, tengok, sakit apa? Saya tak reti nak terang. Cuba cakap betul-betul. Dekat mana tunjuk? Tak payah ambil ubat kat doktor ni pun tak apa. Aku sakit pun tak. Saya pun tak, dia kira kan. Saya kira ni doktor. Ada ambil ubat ni. Kecewa saya. Saya harap benda ni tak berlaku. Oleh orang-orang yang ada fahaman Islam ni tadi, yang tahu kenapa dia didatangkan yang terbuka. Maka itu dia yang rakan-rakan. Sebelum saya serah balik kepada moderator. Bila kita bercakap berkenaan dengan mati kan, bila kita tahu kenapa kita nak bertemu dengan Allah Ta'ala, macam mana kita boleh marathon movie lagi 40 episod? Adakah kita nak bertemu dengan Allah Ta'ala dan kita cerita dia macam mana rupa jongkok dan sebagainya? Semestinya tidak. Semestinya tidak. Kan? Adakah kita nak cerita kepada Allah Ta'ala achievement Dota kita? Semestinya tidak. Kan? Semestinya tidak. Maka mengapa kita habiskan masa kita kepada itu semua? Bukan tak boleh main langsung, saya gamer juga, saya main Assassin's Creed dan sebagainya. Tapi tak adalah aktif macam semua seluruh hidup macam tu, yang lain semua kurang tepi, yang ni yang priority. Bila kita tahu kita nak balik bertemu dengan Allah Ta'ala, kita kena sentiasa tanya, nak cerita apa ke Allah Ta'ala balik? Persoalannya, benda yang kita nak cerita tu, peluangnya untuk kita buat dekat dunia masa kita hidup saja. Dan masa itu sentiasa akan sentiasa semakin singkat dan semakin singkat. Maka rakan-rakan yang saya kasih, bila kita memahami hakikat kematian yang sebenar, kita akan mencintai kematian. Sebab tu orang tak takut mati syahid. Sebab dia nak bertemu dengan Allah Ta'ala yang dicintai. Tapi kenapa orang tak nak mati? Kan dia tak nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Dia tahu hidup dia macam mana. Tapi dia tak mau sebab dia sayang benda tu. Hiburan apa semua dia sayang. Maka dia takut mati ni tak ada sembang. Nanti kalau sembang, ada rasa tanggungjawab untuk mempersiapkan diri untuk kematian itu. Tapi rakan-rakan, kita semua faham mati bukan benda yang kita boleh elak. Maka bersedihlah dari sekarang. Cuba muhasabah malam ni tidur. Tanya satu soalan. Kalau aku tidur malam ni, esok tak bangun nak cakap apa dengan Allah Ta'ala? Kemudian rancanglah hidup. Kalau esok bangun, berazamlah malam ni. Kalau esok Allah bangunkan aku akan jadi manusia yang lebih baik. Malam ni siap-siap taubat. Dan rancanglah hidup. Sebab nanti bertemu Allah Ta'ala nak cerita ni, kebaikan-kebaikan yang kita buat, apa yang kita sungguh untuk dapat redha Allah Ta'ala, supaya dengannya Allah masukkan kita ke dalam syurga. InsyaAllah. Saya cakap itu. Terima kasih kepada Ustaz Hilal kita kerana memberi pandangan yang cukup hebat mengenai kematian. Anda tertarik dengan satu ayat Quran yang Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup di dunia ini akan menghadapi mati.
Dan kita semua ni sebenarnya, sebab apa? Benda yang kita akan hadapi, dan semua orang akan rasa mati. Dan la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Allah takkan cabut nyawa seseorang itu cepat sesaat ataupun lambat sesaat. Bila-bila masa dia boleh mati. Mana tahu selfie terkejut kena flash mati. Tak tahu. Boleh je. Tak mesti. So kematian ni beringatlah. Kita mana-mana pun kena ingat. Mati boleh bila masa je. Okey. Seterusnya kita ke Abang Syam kami ajar kita. Okey, Abang Syam. Okey. Soalan, menyingkap kembali perjalanan background Abang Syam kan, dengan gitaris kan. So macam mana abang dulu, sebab abang dulu berhijrah daripada seorang pemain gitar yang style habis memang dan sekarang ni mula dengan gerakan-gerakan dakwah. So macam mana tu? Boleh bagi sedikit pandangan dan tips untuk berhijrah ke dulu, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih kepada Syekh Masyari Al-Rashid Al-Afasi, Al-Fadilah Ustazah Fatimah Syarha dan Ustaz Bilal Ashraf, Dif Kehormat serta muslimin muslimat yang dimuliakan Allah sekalian. Tuan mungkin tak kenal saya sebab saya ini duduk di atas tempat bersama orang-orang ahli. Betul tak? Orang-orang ni saya rasa insya-Allah sejak lahir lagi dia duduk dibesarkan dalam suasana Al-Quran dan As-Sunnah, insya-Allah. Sebab tu tuan-tuan tak pernah tengok Ustazah Farhan nyanyi dekat Akademi Fantasia. Betul tak? Fahamkan poin saya ni, tuan-tuan. Dan tuan-tuan tak pernah tengok Ustaz Hilal Sharaf masuk rancangan Mentong. Betul tak? Sebab tu saya sebut, walau bagaimanapun kita tukar mic. Tak apa, ni semua ujian. Ini semua susah bak no. Faham ke maksud saya? Tapi kalau tuan-tuan buka YouTube, buka lah ni tak ada dah. Ni nak bagi faham apa yang saya nak cakap ni sinambungan daripada apa yang Ustazah dan Ustaz nak cakap. Kalau tuan-tuan buka di YouTube, type nama saya, ada keluar Jebon main gitar. Tak tengok muka macam ni. Betul tak? Pasal apa? Pasal saya dulu orang yang duduk di dalam dunia ini, kita berfikir secara logik lah. Agaknya dia kata Allah Ta'ala bagi bakat, semua muzik. Betul tak? Tapi Allah tak suruh terkeja-keja di atas mentah macam tu. Ini jawapan pada orang cakap kami ada bakat, kami nak kembangkan bakat kami. Allah bagi bakat supaya boleh guna di tempat yang betul. Saya dulu, tuan-tuan, buat sini saya tengok semua ahli-ahli Quran, insya-Allah. Saya pakai hati-hati dulu. Adik-adik muslimat kita tanya dia lah, sebab sini baik-baik semua. Mana tahu dia hati yang bukan. Kalau saya tanya, you pakai diamond half a carat, you nak simpan rumah ke, you nak pakai? Pakai, betul tak? So saya punya earring tu, dia batu dia besar. Mana boleh tak tunjuk orang? Tak boleh. Saya cerita masa saya perjalanan hijrah itu, saya jalan daripada masjid ke masjid. Dia cerita tadi cinta dunia ni. Aku duk beli ni diamond besar ni, tapi nak masuk masjid,
Bukan pakai tu tak pakai sebab haram ke halal. Tidak. Takut pandangan orang masjid pada kita. Oh, tukar fikiran. Keluar masjid dia pakai semula. Orang kat luar masjid tak kisah kot. Kita fikir. Tengok fikiran kita macam. Pasal apa tak tahu tujuan hidup. Itu je jawapan dia senang. Jadi lah duk pakai ni kita. Tak pakai ni. Tak tahu lubang dah kabur ni lapor. 3 tahun dah tempat dah. Saya nak cerita apa sebenarnya tu?